A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan lagi peluang untuk bertemu dekat kita punya weekly refreshment ataupun kita punya pertemuan mingguan kita, iaitu selawat di hatiku kita di bawah naungan House of Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah, pada petang ini seperti mana biasa kita akan mula memanfaatkan, memenuhi waktu-waktu yang istimewa ini dengan pertama sekali kita beristighfar, kemudian kita akan berselawat dan kemudian kita akan mendengarkan sedikit tausiah. Pertama sekali, sebelum kita beristighfar dan kita berselawat yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Najib kita minta terlebih dahulu beliau untuk beri sedikit kata-kata yang menerangkan kepada kita tentang fadilat-fadilat istighfar supaya kita lebih semangat dan lebih khusyuk untuk beristighfar, dan kemudian akan diberi sedikit keterangan supaya kita berkaitan dengan fadilat selawat supaya kita lebih bersemangat untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ustaz Ahmad Najib, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa ala nabiyyika Hud. Wa lakal hamdu fil ula wal akhirah waghfir lana fil akhirati wal ula wa adhib huzna qulubina fid dunya wal akhirah. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepada kita untuk hadir, sama ada yang hadir dengan ajsam, dengan hadir dengan di hadapan kita, dan ada pun yang hadir secara live. Ketahuilah bahwasanya setiap itu adalah taufik mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan lintasan hati untuk mendengar ataupun untuk beristighfar atau untuk bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiq illa billah. Dan kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara tentang istighfar, hunaka la budda minan nadamah. Apabila kita berkata tentang istighfar, perlunya ada di sana an-nadamah, iaitu penyesalan. Tidak lihat bentuk istighfarnya ataupun apa sahaja akan, tetapi yang penting mungkin dalam apa sahaja bentuk istighfar, sama ada Rabbi firli warhamni wa tub alayya ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, ataupun apa sahaja sirah yang kita tahu, itu hakikatnya tidak bukan di sana letaknya kabulnya istighfar kita. Akan tetapi kabulnya istighfar kita itu terletak kepada hati kita, yang mana perlu ada sifat penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita meminta istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, bukan kepada raja, bukan kepada sultan. Apabila dan qala Rasulullah SAW, man lazima al-istighfar fayaj'alallahu lahu likulli hammin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesulitan dia itu ada pengeluarannya, ada jalan exitnya, dan akan menjadikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dalam pada jalan yang tidak disangkakan. Dan juga qalat Rabi'atu Adawiyah pernah sekali berkata, istighfaruna yahtaj ila istighfar. Istighfarnya Bani Adam ini, khususnya orang yang macam kita ini, perlu kepada istighfar. Istighfar kita perlu kepada istighfar. Kenapa istighfar kita perlu kepada istighfar? Kerana apabila kita istighfar, kita kembali balik kepada dosa. Apabila kita istighfar, ada qillatun nadamah, yakni ada
kurangnya rasa penyesalan, merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaj ila istighfar. Istighfarnya kita, memohon maafnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kepada istighfar lain untuk mengistighfarkan istighfar kita yang tadi, yang tidak ikhlas tadi, yang kurang rasa penyesalan tadi. Maka yang penting dalam istighfar itu adalah penyesalan, adalah benar-benar ikhlas, tunduk diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar memohon, dengan benar-benar mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, meridai kita, merahmati kita. Itulah sebab hakikatnya istighfar, bukan kepada sirah istighfar itu sendiri, akan tetapi kembali kepada hati kita, bagaimana kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan bacaan istighfar yang akan dipimpin oleh Al-Faqir sendiri bersama dengan Ustaz Akhyar, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita khusyuk, moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ikhlas, moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penyesalan atas apa yang kita telah lakukan, dengan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita semua, sama ada yang masih hidup sama apa yang sudah meninggalkan kita. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, menjaga kita, menjadi lisan kita sentiasa lisan yang istighfar. Kerana Rasulullah tidak akan duduk di dalam satu majlis kecuali dia akan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Wa fi riwayah 100 marrah, 100 kali. Ini Rasulullah. Ini Rasulullah beristighfar. Dan apabila Rasulullah istighfar itu, dia bukan istighfar kerana Rasulullah buat dosa, tidak, akan tetapi untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, cinta kepada orang yang bertaubat, yang ini beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang yang sentiasa menyucikan dirinya. Moga Allah Subhanahu wa taala kabul istighfar kita insyaallah. Hada minni wa insyaallah kita akan mula dengan istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni علي ربي اغفر لي وارحمني وتب 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 علي ربي اغفر لي وارحمني
وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني 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 وتب علي. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Biarkan walaupun bulan Rajab, bulan Syahrullah, bulan istighfar telah berlalu, dan itulah sigah yang sering dibaca, sering diulangi sebanyak 70 kali di bulan Rajab. Tetapi moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita. Yang istighfar ni bukan saja istighfar di bulan Rajab, akan tetapi istighfar sepanjang masa tiap-tiap hari kita perlu kepada istighfar. Dan sekarang kita berada di bulan Syahrul Rajab, iaitu bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada yakni ikhtilaf, yang katanya bulan Rasulullah ialah bulan Rabiul Awal. Tapi di sini juga dikatakan bulan Sya'ban juga bulan Rasulullah. Yang mana bulan Rasulullah? Jadi di sini kata ulama, kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, beliau mengatakan bahwasanya bulan Rabiul Awal itu ialah bulan Rasulullah, iaitu bulan kelahirannya Nabi, bulan adanya wujudnya Nabi Rasulullah SAW di atas muka bumi ini. Lahirnya Rasulullah itu dinamakan, dan itu merupakan hari yang paling istimewa bagi umatnya Rasulullah. Manakala hari yang paling istimewa di sisi Rasulullah ialah Isra' Mi'raj, apabila berjumpa dengan Tuhannya Rabbul Alamin. Dan bulan Sya'ban pula dinamakan juga bulan Rasulullah kerana di sana turunnya ayat ataupun perintah untuk bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat ke atas Rasulullah, dan juga Allah memerintahkan kepada sekalian orang yang beriman untuk bersalawatlah dan berilah salam kepada Rasulullah SAW dengan penuh adab, dengan penuh kesejahteraan. Yang perintah ini diturunkan pada bulan ini, iaitu bulan Sya'ban. Pasal itulah dinamakan bulannya Rasulullah, iaitu bulannya diperintahkan untuk bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada disebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang bersalawat ke atas aku pada petang hari, iaitu pada waktu asar, sebanyak 80 kali dengan sirah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya sebanyak 80 tahun. Ampunkan dosanya sebanyak 80 tahun. Kita hidup 80 tahun pun tak pasti kita akan hidup 80 tahun, wallahu alam. Akan tetapi keistimewaannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sedikit diganjari dengan ganjaran yang begitu besar, yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keistimewaan umat Rasulullah. Tidak sampai 5 minit, tidak sampai mungkin 10 minit kita berselawat ke atas Rasulullah sebanyak 80 kali. Dan tidak ada seseorang pun yang akan menjadi orang alim atau akan menjadi seorang al-alamah, al-arif billah, seorang yang alim, seorang mendapat makam di sisi Allah,
kecuali dengan istighfar. Kecuali dengan bersalawat ke atas Rasulullah. Dengan selawatnya dia kepada atas Rasulullah, salawat ke atas Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia seorang yang alim, menjadikan dia seorang arif. Tidak ada seorang arif yang kami kenal pun siapa sahaja yang menjadi seorang alim, yang menjadi pengikut seseorang, kecuali pasti dia adalah seseorang yang sentiasa beristighfar, melazimkan istighfar, melazimkan bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musallimin yusallim alayya hatta raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang itu bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan balik roh aku demi untuk menjawab salamnya orang yang bersalawat ke atas aku tadi. Maka marilah kita sama-sama hadirkan hati dalam bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah SAW di sana, di Madinah sana, di kubur, di makamnya beliau sana menyebut nama kita setiap orang di sini. Maka hadirlahkan hati kalian dengan benar-benar hadir, kerana kita memberi salam bukan kepada raja, bukan kepada sultan, akan tetapi kita memberikan salam kepada yang akan memberikan syafaat kita pada hari kiamat nanti. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita khusyuk, insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله صحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita selesai baca istighfar dan juga selawat. Dan seperti mana biasa, kita tutup dengan sedikit tausiah ataupun apa-apa pesanan yang dapat kita ingatkan diri kita dan juga mereka yang mendengar dan mengikuti. Alhamdulillah pada petang ini kita berada di Zawara, Villa Zamara. Villa Zamara. Apa dengan namanya aja dah menunjukkan makanannya sedap. Villa Zamara di apa Sungai Pencala, Damansara. Alhamdulillah apa tuan empunya kedai Syed Faisal Al-Kaf yang sudi apa menjemput kita buat majlis di sini. Subhanallah kita saya suka ulang-ulang 2 poin ni, khususnya lepas waktu-waktu PKP ni. First point, bila kita tengok waktu PKP gini, banyak masjid dengan surau program terhad. Kan? Sekarang dah longgar lah, tapi banyak masjid dan surau program terhad. Masjid dengan surau ni dia jadi mulia sebab apa? Sampai orang tak boleh apa, kalau berhadas besar tak boleh masuk masjid. Kalau perempuan tengah cuti tak boleh masuk masjid, kan? Orang bawa najis tak boleh masuk masjid, macam-macam. Sebab apa dia mulia sangat? Sebab dia jadi center of ibadah, pusat ibadah untuk orang Islam. Jadi kalau masjid dengan surau dah ditutup, ada rumah-rumah yang rela untuk rumah-rumah atau tempat-tempat yang rela untuk memberi tempatnya untuk menggalas tanggungjawab masjid dan surau. Maka tak mustahil Allah angkat tempat itu dan pemilik tempat itu dan penghuni tempat itu sama darjat dan makam seperti orang masjid dan surau. Itu yang pertama. Jadi untunglah tempat-tempat yang menggalas tanggungjawab masjid dan surau pada waktu-waktu yang begini. Yang kedua, dia ada speciality ataupun ada offer yang eksklusif daripada Allah Ta'ala untuk orang yang buat majlis selawat dekat tempat dia. Majlis lain, khair, bagus. Majlis ilmu boleh, majlis tahlil, kan? Tapi majlis selawat lain. Majlis selawat tadi ke, majlis maulid ke, apa pun, asal ada selawat aja, lain. Kenapa lain? Sebab kita ni bila selawat, kita tak kata selawat dan salam kepada mu, wahai Muhammad. Kita tak kata gitu. Kita kata, ya Allah, berikan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Sebab tu kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Selawat daripada Allah kepada Muhammad. Sebab apa? Kita tak boleh bagi selawat dekat Muhammad. Contohlah kita pergi dekat tuanku, kita kata, tuanku, saya hamba ataupun patik memberi patik recognize tuanku sebagai orang terhormat, patik recognize tuanku sebagai orang yang layak. Apa pula kita yang recognize tuanku? Kalau tuan recognize kita, aku recognize engkau untuk dapat Datuk Seri, aku recognize engkau untuk dapat Tan Seri, kan betul hierarkinya. Atas recognize yang bawah, tapi bawah tak boleh recognize yang atas. Sama juga, kita tak boleh bagi selawat dan salam untuk Nabi SAW. Sebab Nabi Muhammad dah terpaling tinggi. Jadi nak bagi selawat dan salam macam mana? Kena, dia kalau dekat apa company dipanggil top to bottom, kan, hierarki dia, kan. Dia pergi ke atas dulu, yang atas baru boleh bagi instruction untuk orang bawah. Mana boleh orang bawah bagi instruction untuk orang atas? Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha atas, maha tinggi, untuk memberikan selawat dan salam daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu bila Allah yang bagi selawat dan salam,
satu-satunya ibadat yang confirm diterima selawat. Sebab apa? Yang buat ibadat tu hakikatnya Allah. Mana boleh ibadat Allah ataupun amalan yang Allah buat ditolak? Dia yang buat. Jadi kita hanya minta dia untuk sampaikan kepada Nabi SAW. Sebab itulah para ulama menyebut, Nabi SAW menyebut dalam hadis, satu-satunya amalan yang confirm diterima, buatlah dalam keadaan terpaksa ke, buat dalam keadaan boring ke, buat dalam keadaan riak takaburnya. Contoh, ada yang duduk depan kamera pegang mikrofon, dia pun selawat dengan suaranya sedap, dengan pakaiannya mahal-mahal, cantik-cantik. Kita kat sini alhamdulillah lah, suaranya pun tak sedap, kan? Selamatlah insya-Allah. Jadi dia ada tunjuk sikit, aku yang selawat ni. Tunjuklah macam mana pun, selawat tetap diterima. Dosa riak, dosa takabur dapat, tapi selawatnya tetap diterima. Dalam in any condition, selawat tetap diterima. Sebab apa? Yang kita minta Allah, pekerjaan tu Allah yang buat, bukan kita buat. Confirm diterima. Jadi kalau ada majlis, ada tempat yang bagi untuk dibuat selawat dalam tempat tu, dia eksklusif daripada majlis lain. Majlis kitab bagus, majlis zikir bagus, tapi selawat dia lain. Sebab apa? Bila kita berselawat di satu tempat, kalau kita nampak tempat ni macam full of fireworks, fireworks of permintaan selawat daripada kita, dinaikkan ke atas kepada Allah Ta'ala. Tapi naiknya daripada mana? Daripada tempat ni. Kemudian daripada Allah Ta'ala, Allah turunkan selawat dan salam kepada Nabi SAW dekat Madinah. Nabi buat apa? Nabi balas balik. Daripada Madinah datang pula fireworks, from Madinah datang kepada sini pula. Kita pula bagi salam kepada Nabi, lagi fireworks from here to Madinah. Nabi balas lagi. Macam-macam aktiviti daripada kita ke Madinah, daripada Madinah ke kita, daripada kita ke Allah, daripada Allah ke kita. Semuanya berlaku di mana? Di tempat orang yang buat majlis selawat di rumahnya. Sebab tu majlis selawat tak boleh challenge dengan majlis lain. Dia punya darjat tu totally different from any other majlis. Totally different from any other majlis. Subhanallah. Sebab tu untung orang yang buat dalam rumah dia majlis selawat. Buat dalam rumah dia majlis selawat. Buat majlis selawat. Rugi kalau tak buat. Jadi hari ni buat majlis selawat, esok nak buat majlis berjoget, bolehlah teruskan. Bolehlah. Tak boleh. Kalau dah ada majlis selawat, insya-Allah dalam hati orang tu pun dah tak akan masuk benda yang bertentangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, petang ni sedikit aja kita nak cakap. Kita ni cakap banyak-banyak tak boleh. Kita ni maximum lesser than, try to be lesser than 1 hour. Sebab apa? Maximum 1 hour je mata ni boleh tahan. After 1 hour, 15 minutes after 1 hour, orang akan tengok apa? Dia akan mula tengok jam. Ustaz ni dah sejam lah ni. Rancak nampak. Sejam dia akan 15 minutes after dia tak akan tengok jam. Second 15 minutes dia tengok mana? Dia tengok pintu keluar. Jalan keluar ni clear pula, tak ada orang halang pula. Aku keluar ni orang tak perasan ni, dia tengok jalan keluar. The third 15 minutes, ustaz tu je tengok dinding. Semua orang dah keluar dah. That's why kita punya majlis must be lesser than 1 hour. Baik, ni apa sikit masa kita ada, kita nak sambung apa yang kita sebut last week. Last week ni tak apalah, kita lightly share apa yang kita boleh share untuk diri saya sendiri juga terlebih dahulu, dan untuk siapa-siapa yang mendengar. Kita punya weekly refreshment, every Friday petang kita ada weekly pengisian lah. Baik, last week kita dah share berkenaan dengan kita ni ada manual guide Allah kasih. Kita ni kalau beli microwave, kan ada manual guide. Apa nak buat dengan microwave ni, tekan dekat mana masak apa, tekan ni masak berapa lama. Semua dia ada manual guide. Orang beli microwave mesti dia akan tengok dulu manual guide, unless dia memang dah pandai guna. Tapi kalau dia tak pandai, dia akan tengok manual guide tu. Sama macam kita dah hidup berapa puluh tahun, kita ada manual guide kita. Manual guide kita, how to use our eyes, and how is this eye supposed to be used. Mata ni nak guna untuk apa dan sepatutnya diguna untuk apa. Kita kalau majlis tak formal ni rasa nak tercakap orang putih juga sikit-sikit. Baik, mata macam mana nak guna, untuk apa patut digunakan,
Semua tu ada manual guide. Allah, bayangkan kita kalau dah ada microwave, guna microwave 5 tahun, 10 tahun, tapi tak tahu manual guide, tak tahu macam mana nak guna. Berapa banyak makanan dah rosak, berapa banyak yang dah hancur, berapa banyak yang dah busuk, berapa banyak yang tak jadi. Microwave-nya pun rosak. Sebab apa? Tak pandai guna. Tapi nanti kita, kalau microwave rosak, kita tak bertanggungjawab kepada company tu. Contoh kita guna microwave brand apa? Apa? Panasonic. Apa microwave? Philips. Boleh lah apa-apa brand. Panasonic. Nanti kalau kita tak pandai guna Panasonic ni, rosak microwave ni, kena jawab dengan Panasonic ke? Panasonic tanya, kenapa kau rosakkan microwave aku? Dia tak tanya. Tapi kita punya badan, kalau kita rosakkan, Allah Ta'ala akan tanya di hari kiamat nanti. Kenapa engkau rosakkan mata? Kenapa engkau rosakkan telinga? Lidah kenapa tak guna pada tempat yang sepatutnya? Kenapa orang Islam lain disakiti hatinya dengan lidah engkau? Mata engkau kenapa ceroboh tengok benda yang aku tak suka? Bukankah mata aku yang kasih? Bukankah lidah aku yang kasih? Bukankah tangan aku yang kasih? Bukankah kaki aku yang kasih? Kenapa kaki tak pergi pada tempat yang sepatutnya? Allah tanya, Allah tanya. Allah tanya. Jadi kita kena tahu manual guide kita. Manual guide kita. Last week kita dah sebut berkaitan dengan mata. First and foremost mesti mata. Senang je kita nak gauge, nak tengok whether orang itu boleh jaga ke tak akhlak dia. Ni kalau ada dekat sini yang biasa interview orang, kalau ada dekat sini yang biasa interview orang, guna taktik ni bagus jugalah. Saya tak pernah guna sebab saya tak interview orang kan. Saya tak interview orang. Apa? Kalau nak interview orang, nak tengok attitude dia bagus ke tak. Nak tengok attitude dengan dia punya attention to detail kan. Nak tengok fokus dia bagus ke tak. Apa kita buat? First kali yang kita buat, tengok mata dia. Kalau mata dia tengah duduk, tengah interview, tiba-tiba phone dia vibrate, terus dia tengok phone, tak fokus. Kalau dia tengah duduk, ada staff lalu kat luar, dia tengok kat luar. Tengah cakap ni dia tengok luar, tak fokus. Betul tak? Kan kita tengok mata. Mata is the leader of all. Kalau matanya tak betul, itulah benchmark, itulah kayu ukur. Matanya tak betul, semua anggota badan yang lain tak betul. Mata kena betul. Dan ini gunakan untuk benchmark kita. Benchmark kita. Berapa banyak mata kita dah pergi tengok benda yang bukan-bukan. Duduk dekat rumah tengok handphone. Itu semua benda yang bukan-bukan lah. Baik, sebelum ni kita dah sebut mata ni apa tugasnya. Dia mata ada tugas dekat akhirat yang paling besar. Sebab tu kena jaga mata. Terpaling kuat jaga adalah mata. Tangan besar juga tugas. Nanti tangan nak buat apa dekat akhirat? Nak pegang tangan kawan, masuk syurga sama-sama. Tu kan tugas tangan. Tapi mata dekat akhirat ada tugas paling besar daripada anggota badan yang lain. Paling besar. Apa dia? Tugas mata paling besar dekat akhirat adalah untuk memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Sebab tu mata jangan dicemarkan. Mata jangan buat apa? Jangan pandang sesuka hati. Orang yang mahram ke, yang tak mahram ke, aurat ke, tak aurat ke, tengok manjang. Tengok manjang. Tak boleh, tak boleh. Mata sehingga kan disebutkan apa? Mata ni nanti dekat akhirat nikmat paling tinggi yang ahli syurga boleh dapat melalui mata. Azab paling dahsyat yang orang neraka boleh dapat melalui mata juga. Macam mana? Dekat syurga nanti semua ahli syurga dah menikmati nikmat syurga, dah menikmati nikmat syurga habis-habisan. Sampailah satu hari nanti Allah hantarkan satu malaikat. Malaikat ni kata, wahai penduduk syurga, bersiap sedia. Malaikat kata, pack barang semua, kita nak bergerak dah. Nak pergi mana? Malaikat kata, wahai penduduk syurga, hari ini ada special offer oleh Allah Ta'ala. Orang syurga kata, apa lagi special offer? Hari-hari kami dapat special treatment.
dengan sungai yang mengalir, dengan susu yang mengalir, dengan arak yang mengalir, dengan bidadari, dengan teman, dengan kawan, semua macam-macam nikmat. Every day dah ada special offer. Apa lagi special offer yang ada? Malaikat kata hari ni ada the best offer oleh Allah Ta'ala. Datang. Jadi semua penduduk syurga semua akan march, berarak pergi kepada satu lembah. Lembah wadi, satu lembah. Di situ apa yang berlaku? Di situ malaikat semua akan aturkan manusia semua. Kemudian manusia akan disuruh untuk pandang depan. Apabila disuruh untuk pandang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menunjukkan, menjelmakan zatnya yang sendiri supaya semua mata dapat memandang. Sini kita kena faham, kena faham ilmu tauhid. Kita pandang depan. Kita pula macam confirm masuk syurga. Amin. Moga mata-mata kita lah yang pandang Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik. Kita pandang nanti, kita pandang depan. Allah menjelma. Allah tetap tak bertempat. Sebab Allah Tuhan. Space, time, dimension is all created by Allah. So he does not have to abide with physical law, apa space punya law, dimension punya law, tak payah. Sebab all this dia yang ciptakan. Jadi kalau dia menjelma depan kita, bermakna Allah bertempat. Kitanya pandang depan sebab kita kena bertempat. Tapi Allah tak bertempat. Jadi macam mana kita pandang, itu special daripada Allah Ta'ala. Tak tahu. Nanti dah dapat, nanti boleh ceritalah dengan kita. Amin, insyaAllah dapat. Baik. Apabila kita pandang, ahli syurga sebelum masuk syurga minum daripada kolam Nabi SAW, haud, kan? Al-haud. Minum. Sekali dia minum, la nadma'u ba'daha abada. Sekali dia minum, satu tegukan daripada air itu tak akan dahaga selama-lamanya. Jadi dia masuk syurga, dia minum susu daripada syurga, minum arak, minum air apa semua. Untuk apa? Untuk hanya rasa sedap pada lidah, bukan dahaga. Hanya nak bernikmat, bersedap-sedapan. Sekali minum tak dahaga. Tapi nikmat yang lagi besar, bila pandang Allah Ta'ala, sekali pandang, dah tak hirau lagi nikmat-nikmat lain dalam syurga. Begitu sahaja posisi ahli syurga, pandang sahaja selama-lamanya pada Allah Ta'ala. Dan every second dia pandang, bertambah nikmat, bertambah lazat, sampai nikmat lain semua dia tak hirau. That's the peak of nikmat dalam syurga. Itu the best of the best lah. Habis azab bagi ahli neraka macam mana? Tadi kita sebut nikmat paling tinggi daripada mana? Daripada mata, kan? Jadi kalau nikmat paling tinggi daripada mata, maka kena jaga mata terpaling kuat sekali penjagaan terhadap mata. Sebab tu kena jaga mata. Bayangkan kalau kita ni mata dah buat macam-macam, menghadap Allah Ta'ala tapi tak taubat, tak minta ampun. Allah kata, wahailah hamba-Ku, saya teringat satu cerita. Allah ni sayang kita, Allah sayang kita. Kalau kita dah buat apa sekalipun, balik pada Allah Ta'ala, Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah yarham Habib Ali Ja'far Al-Idrus. Ramailah kenal seorang orang saleh, Habib Ali Batu Pahat. Solok One More rumahnya, subhanallah, waliyallah, orang saleh. Habib Ali bin Ja'far ni kata apa? Ada sekali orang hidang dia teh ke apa, minuman lah, dalam teh dalam cawan yang dibuat dengan clay. Apa dia panggil? Clay lah. Kalau dekat Batu Pahat tu ada clayton. Clayton. Belilah sana, murah semua pinggan mangkuk. Saya pun banyak kat rumah. Murah-murah clayton. Semua buat dengan clay lah. Clay ni apa, Habib Ali tengok dia nak minum aja, dia berhenti. Dia cakap apa? Dia tengok cawan tu. Bayangkan manusia yang susah-susah buat cawan ni. Dia buat, dia ukir, dia buat apa semua dah lama, sampai letak bentuk dia, dia letak pula sejukkan sampai keras betul-betul, dia sapu lagi supaya terjaga. Dah susah-susah kan nak buat. Dah habis buat susah-susah, dia tengok, wah cantiknya cawan aku buat ni. Dia banting kat lantai. Sanggup tak? Kan tak sanggup. Susah-susah dia buat, dah cantik pulaknya dia banting kat lantai, kan tak sanggup. Habib Ali kata apa? Allah dah buat kita, takkanlah senang-senang suka-suka Allah nak banting kita dalam neraka. Allah, dia lagi sayang kita daripada orang yang buat clayton tu lah. Dia lagi sayang kita daripada tuan cawan tu. Allah sayang kita. Kalau ada time nak balik pada Allah, time nak panggil Allah dengan hati kita, ya Allah, please love us, now is the time.
Now is the time. Mana tahu lepas ni apa jadi, tak tahu. Now is the time. Panggil Allah Ta'ala, panggil Allah Ta'ala. Tak rugi orang yang panggil Allah lah. Tak rugi, tak rugi sama sekali. Jadi bagi ahli neraka pula, apa azab yang paling pedih? Azab yang paling pedih bagi ahli neraka, dipanggil semua ahli neraka, kumpul satu lembah dalam neraka. Kumpul juga. Kumpul untuk apa? Semua diarahkan untuk pandang depan. Sekali jelma zat Allah Ta'ala, kemudian hilang balik. Dah dapat sekali nikmat tu, dah diazab dalam neraka, seolah-olah azab dalam neraka dah tak rasa tau. Sebab emosinya semua, ya Allah, kasih aku tengok balik zat engkau, ya Allah, cantiknya, aku tak boleh, aku tak boleh. Subhanallah. Itu azab paling pedih. Itu azab paling pedih bagi ahli neraka. Sekali saja Allah tunjukkan, lepas tu hilang. Oh, lepas tu terus menyesal, ya Allah, kenapa aku buat macam ni dekat dunia? Kenapa aku tak dekat dengan engkau? Kenapa aku layankan nafsu aku? Ya Allah, kenapa aku nak tengok engkau balik, ya Allah, ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Sebab apa? Yang sekali dia dapat, terlalu sedap untuk ditinggalkan. Terlalu sedap untuk ditinggalkan. Macam kita bagi contoh yang kurang elok sikit lah, macam boyfriend dengan girlfriend, kan? Apa? Allah alam lah dalam ni pernah boyfriend girlfriend ke tak lah. Mungkin semuanya salihin belaka, kan? Boyfriend dengan girlfriend, kalau dia communicate, tiba-tiba terputus communication. Oh, dua-dua pun apa orang sebut, fras menonggeng lah. Rindu sana, rindu sini, kan? Makan pun dah tak selera. Tengok muka mak dia pun dah lain dah, kan? Sekali tiba-tiba si girlfriend ni contact boyfriend dia. Boyfriend dia punya seronok, dia balas balik, you apa khabar, kan? Contohlah. Girlfriend dia dah tak balas balik, kan lagi terseksa. Kan lagi elok kalau girlfriend dia terus putuskan communication, kan? Tapi si perempuan ni contact sekali, lepas tu putus balik. Oh, lagi terseksa laki ni. Sama macam ahli neraka tadi, na'udzubillah min zalik. Sekali nampak Allah Ta'ala, hilang balik Allah Ta'ala, punyalah seksa, punyalah seksa. Satu lagi riwayat yang saya dengar daripada guru saya, daripada Habib Abdullah Al-Jufri. Habib Abdullah ni apa, Singapura. Habib lah, Habib Abdullah Jufri, a famous scholar dekat Singapura. Dia kata azab paling pedih untuk ahli neraka apa? Azab paling pedih untuk ahli neraka ni, supaya kita tahulah apa yang kita akan dapat kalau kita apa tak disayangi oleh Allah Ta'ala, supaya kita lagi semangat nak panggil Allah Ta'ala. Azab paling pedih untuk ahli neraka adalah bila mereka dalam neraka, kemudian dalam neraka tu Allah bukakan hijab. Allah bukakan hijab untuk ahli neraka supaya mereka tengok dalam syurga. Nampak siapa? Ahli keluarga yang dalam syurga. Dia panggil, mak, tolong mak, tolong mak, anak engkau panggil ni mak, anak engkau panggil. Aku lahir daripada engkau mak, mana pernah mak tak sayang saya, Pak, aku panggil ni, aku panggil. Maknya dengar tak? Maknya dengar, maknya dengar. Allah kasih maknya dengar. Itu yang lagi seksa tu. Maknya tengok, nak engkau dalam neraka. Ya mak, bantu aku mak, mak kan sayang saya. Maknya kata apa? Minta maaf. Hari ini siapa yang kami sayang dan siapa yang kami benci, kena sesuai dengan siapa yang Allah sayang dan siapa yang Allah benci. Hari ini engkau dah derhaka dengan Allah Ta'ala, mak pun tak sayang kau. Oh, dia seksa punya terseksa. Dibukakan lagi hijab oleh Allah Ta'ala. Nampak siapa? Nampak manusia yang paling sayang kita lebih daripada mak kita. Siapa? Nabi SAW. Oh, bila buka hijab nampak Nabi, dia dah seronok sikit tau. Dia dah seronok sikit. Inilah dia Muhammad yang sayang aku. Mak aku memanglah ditolak aku, Muhammad lagi sayang aku daripada mak aku. Dia pun panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi dengar tak? Nabi dengar, Nabi dengar. Tetapi orang ini memang dah diharapkan untuk Nabi syafaat. Nabi tengok orang ni, engkau siapa? Aku umat engkau ya Rasulullah, aku panggil selamatkan aku. Nabi kata, engkau bukan umat aku. Aku diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk selamatkan engkau. Minta maaf engkau sendiri yang tempah kemurkaan Allah Ta'ala. Aku pun tak boleh selamatkan engkau. Tutup balik hijab. Lagi terseksa, lagi terseksa. Terakhir dibukakan hijab untuk nampak Allah Ta'ala. Dipanggil, oh ini Allah. Allah lagi sayang aku daripada Muhammad. Allah lagi sayang aku daripada mak aku. Mesti Allah selamatkan aku punya.
Dia pun merintih merayu, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. One last time ya Allah, bantu aku one last time. Dulu dekat dunia aku buat maksiat, engkau tak tempangkan kaki aku. Dulu dekat dunia aku buat perniagaan, engkau mewahkan. Dulu dekat dunia aku derhaka dengan mak, engkau tak burukkan badan aku. This one last time I need your help ya Allah. Last time bantu aku ya Allah. Panggil. Allah kata engkau sendiri tempah tempat engkau dalam neraka. Tutup hijab, lagi tersiksa. Itulah azab yang terpaling pedih untuk ahli neraka. Alhamdulillah, berkat dengan aturan Allah Ta'ala ni kita dihimpun di sini untuk apa? Awal-awal lagi kita dah minta ampun pada Allah Ta'ala. Kemudian kita connect dengan Nabi kita SAW melalui selawat. Dan waktu ini adalah waktu yang doanya makbul, doa diterima oleh Allah Ta'ala. Dan doa yang Nabi sendiri galakkan Sayyidah Fatimah untuk berdoa pada waktu ini. Kita nak doa apa Lepas dah dengar cerita gini, nak doa apa? Nak doa, ya Allah bagi aku lihat zat engkau ke? Ya Allah bagi aku damping Nabi engkau ke? Nak doa apa? Doa kita asal Allah ampun dan Allah sayang cukuplah. Nabi sendiri doa apa? Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Nabi sebut ni, Nabi tahu, Nabi bangun malam, Nabi sebut apa? Ya Allah asal engkau tak marah dah lah ya Allah, asal engkau tak marah. Nabi sebut gitu. Maka kita dalam kita minta pada Allah Ta'ala, kita minta, ya Allah asal engkau ampunkan dosa kami ya Allah, asal engkau pandang kami dengan mata kasih sayangmu ya Allah, asal engkau sudi terima kami seadanya ya Allah, asal engkau sudi mengampuni segala dosa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, di sini engkau gabungkan kami dalam keadaan aman sentosa. Ya Allah, di sini engkau jalinkan kami dengan hubungan yang baik-baik, saling menyayangi ya Allah. Di sana juga ya Allah, di akhirat juga ya Allah, di syurga-Mu juga ya Allah, di sisi baginda Nabi SAW, kami dan juga jiran-jiran kami, ahli keluarga kami, keturunan kami ya Allah. Amin. Semua umat muslimin berkat dengan majlis ini, muslimin muslimat semua dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Setiap orang Islam yang dalam keadaan maksiat diberikan taubat oleh Allah Ta'ala. Amin. Setiap mereka yang nak taat ditambahkan ketaatan mereka di sisi Allah Ta'ala. Setiap mereka yang ada martabat ditangkatkan martabat mereka oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan moga-moga hari Ahad malam Isnin ini nisfu Sya'ban, malam qabul di sisi Allah Ta'ala, malam diterima amalan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, terima kami di malam ini, petang ini, malam ini dan juga malam nisfu Sya'ban. Andai ada di kalangan kami yang mati sebelum nisfu Sya'ban, kami mati dalam keadaan dalam rekod kami dah ditulis orang yang ingin untuk diterima malam nisfu Sya'ban. Amin. Dan andai dipanjangkan umur untuk dapat nisfu Sya'ban, moga-moga kami diterima di kalangan orang-orang saleh malam nisfu Sya'ban. Amin. Ya Allah, lepas majlis ini tak ada lagi mengecewakan hati Nabi SAW. Amin. Ya Allah, lepas majlis ini tak ada lagi yang mengecewakan hati Nabi SAW. Amin. Ya Allah, berkat dengan majlis ini, lepas majlis ini tak ada di kalangan kami yang tidur malam ini melainkan dosa mereka dah diampun oleh-Mu. Ya Allah. Ya Allah, kami seru-Mu di dunia untuk selamat di akhirat. Ya Allah, kami panggil-Mu di sini untuk selamat di sana. Ya Allah, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Kita juga mohon kepada tempat ini, moga-moga diberkati oleh Allah Ta'ala. Moga-moga dimurahkan rezeki, diberikan rezeki yang halalan, tayyiban, mubarakan. Moga-moga yang datang di sini dapat makanan rauhaniyah dan juga zahiriyah. Amin. Dan moga-moga diselamatkan ahli keluarganya sekalian dan juga anak keturunannya. Moga-moga Allah menerima kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina taubatan nasuha. Ighfirillahumma dhunub wastur lana al-uyub wakshif lana al-kurub bijahi sanil habib al-mahbub. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.